Hai guys, dalam video kali ini saya akan berkongsi kaedah untuk kita membina pentaksiran yang memerlukan pelajar menghantar jawapan dalam bentuk laporan maupun tugasan individu dan juga tugasan berkumpulan. Dan yang paling penting dalam video ini, saya akan turut berkongsi bagaimana untuk kita menggunakan features rubrik bagi tujuan pemarkahan jawapan pelajar dalam bentuk-bentuk yang dinyatakan tadi. Seperti biasa, anda perlu terlebih dahulu log in ke Google Classroom dan pergi ke kelas yang berkenaan. Sebelum kita meneruskan video pada kali ini, saya ingin kongsikan terlebih dahulu template yang telah saya bangunkan bagi tujuan pentaksiran yang akan dikongsikan sebentar lagi. Dalam pentaksiran kali ini, saya ingin para pelajar menghasilkan satu laporan teknikal. Dan saya menyediakan template laporan teknikal ini di dalam Google Doc dan disimpan di dalam G Drive saya. Seperti yang anda dapat lihat, template ini memerlukan pelajar untuk mengisi tempat-tempat yang telah disediakan seperti tajuk laporan, nama ahli kumpulan dan tarikh penghantaran. Selain daripada itu, saya juga telah menetapkan ruangan yang perlu dilengkapkan oleh pelajar bagi menyempurnakan penilaian pada kali ini. Sekiranya kita mempunyai jadual ataupun rajah yang perlu dilengkapkan oleh para pelajar, kita boleh meninggalkan arahan seperti berikut. Dan amat penting pada peringkat ini untuk kita menetapkan setiap markah bagi setiap jawapan yang diisikan oleh pelajar. Seperti contoh, sekiranya pelajar melengkapkan bahagian pengenalan, markah penuh yang akan diberikan adalah 5 markah, manakala markah penuh untuk bahagian 2.0 iaitu kaedah kiraan penggunaan tenaga adalah 25 markah. Bagi memudahkan pemarkahan menggunakan rubrik, adalah penting untuk kita memberikan perincian markah yang lebih kecil. Seperti contoh, untuk bahagian pengenalan bagi bahagian 2.0, hanya 5 markah diperuntukkan, diikuti graf kos penggunaan tenaga dari 2015 hingga 2019 sebanyak 5 markah dan jadual 1 sebanyak 5 markah. Kemudian perbincangan ke atas jadual 1 dan juga rajah 1 diperuntukkan 10 markah. Begitulah juga bahagian-bahagian seterusnya, seperti contoh kaedah unjuran 10 markah, unjuran kos penggunaan tenaga 10 markah dan kesimpulan 10 markah. Pembahagian ini amat penting kerana ia akan menentukan bentuk rubrik yang akan digunakan semasa kita menanda jawapan para pelajar. Rumusan bagi agihan markah telah saya sediakan di bahagian muka hadapan laporan ini dan ini semua akan digunakan dalam pembinaan rubrik yang akan saya kongsikan sebentar nanti. Setelah template bagi laporan teknikal ini siap, maka saya boleh kembali ke Google Classroom dan create assignment menerusi classwork, create assignment. Dan saya boleh meninggalkan arahan dan juga maklumat asas pentaksiran. Selepas itu, saya boleh klik Add dan ke Google Drive. Seterusnya, memilih template yang telah saya sediakan tadi dan klik Add. Seperti yang telah ditunjukkan dalam video-video sebelum ini, tukarkan features ini kepada Make a copy for each student. Features ini akan membolehkan pelajar menjawab secara terus
ke dalam Google dokumen yang telah disediakan. Setelah semua maklumat asas dan juga template sedia untuk digunakan, sekarang kita boleh terus membina rubrik. Klik pada rubrik dan create rubrik. Kita boleh mulakan dengan markah di bahagian pertama yang ingin kita berikan, iaitu rumusan eksekutif. Markah maksimum yang diperuntukkan untuk rumusan eksekutif adalah 5 dan kita kemudian boleh menentukan interval markah yang ingin diberikan kepada para pelajar. Dalam contoh kali ini, saya akan memakai interval 1 markah, di mana markah seterusnya ialah 4, 3, 2 dan 1. Seterusnya, saya boleh menambah kriteria pemarkahan yang kedua, iaitu pengenalan. Di dalam penilaian kali ini, bahagian pengenalan membawa markah maksimum sebanyak 5 dan sama seperti sebelum ini, saya akan gunakan interval 1 markah bagi tujuan pemarkahan. Kriteria penilaian yang seterusnya ialah kriteria pengenalan, cuma di dalam bahagian 2 sifar. Bagi tujuan mengelakkan kekeliruan, kita boleh tulis 2 sifar pengenalan dan kita boleh edit juga yang sebelum ini kepada 1.0 pengenalan. So, bahagian pengenalan yang kedua juga membawa markah maksimum sebanyak 5 markah dan seperti sebelum ini, saya akan menggunakan interval sebanyak 1 markah bagi pemarkahan ini. Seterusnya, pelajar dikehendaki untuk melengkapkan rajah 1 yang merupakan graf. Dan markah yang diperuntukkan untuk ini adalah sebanyak 5 markah. Dan sama seperti sebelum ini, saya akan pakai interval sebanyak 1 markah. Seterusnya, pelajar dikehendaki untuk melengkapkan jadual 1. Dan sama seperti sebelum ini, 5, 4, 3, 2, 1. Sekiranya anda ingin lebih sistematik, anda juga boleh menetapkan tajuk bagi rajah 1 ini sebagai 2.0 rajah 1, 2.0 jadual 1 dan seterusnya. Kita akan membina kriteria pemarkahan bagi perbincangan, iaitu 2.0 perbincangan rajah 1 dan jadual 1. Markah penuh bagi perbincangan ini adalah sebanyak 10 dan kita boleh terus kekal pada sengkatan 1 dan membina markah-markah yang berpotensi untuk diberikan kepada para pelajar. Untuk makluman semua, maximum numbers of marks yang available di dalam satu-satu kriteria adalah sebanyak 10. So, pastikan anda merancang dengan teliti markah yang hendak diberikan bagi setiap soalan bagi memastikan proses pemarkahan dapat dilakukan dengan lancar. Seterusnya, kita ada bahagian 3.0 iaitu kaedah unjuran dan markah yang diperuntukkan adalah 10 markah dan seterusnya kita boleh mengulangi langkah yang sama seperti sebelum ini. Kita teruskan ke bahagian 4 sifar, unjuran kos penggunaan elektrik. Di dalam bahagian ini, pelajar dikehendaki untuk membincangkan tentang unjuran kos penggunaan elektrik
yang telah diperolehi berdasarkan analisa dalam tajuk sebelum ini, dan markah maksimum yang diperuntukkan ialah 10 dan seterusnya. Seterusnya, bahagian terakhir adalah bahagian kesimpulan, dan markah penuh bagi markah bahagian kesimpulan adalah 5 dan diikuti oleh markah-markah yang seterusnya. Setelah anda melengkapkan semua pemarkahan yang telah ditetapkan, anda kini boleh klik pada save bagi memastikan Google Classroom menyimpan pemarkahan ini. Jika anda lihat, bahagian rubrik kini telah pun mempunyai 9 kriteria bersamaan dengan 60 markah, dan anda boleh menyemak semula sama ada kriteria ini telah lengkap jika dibandingkan dengan pembahagian markah yang telah ditetapkan sebelum ini. Apabila semua ini telah pun siap, maka anda boleh teruskan seperti langkah biasa dengan klik pada Assign bagi membolehkan pelajar mengakses dan kemudiannya menjawab soalan yang diberikan. Itu dulu untuk video kali ini. Kini laporan teknikal 1, iaitu jawapan di dalam bentuk laporan menggunakan template di dalam Google Doc telah tersedia untuk dijawab oleh pelajar. Saya akan kongsikan bagaimanakah cara untuk kita melakukan pemarkahan menggunakan rubrik yang telah dibina sebentar tadi. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.